Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب وصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita sambung kitab Risalah Tauhid pada muka surat yang ke-34, Jawi, Rumi 53. Jawi 34, Rumi 53, sifat yang harus bagi Allah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Sifat yang harus pada Allah Ta'ala. Setelah kita selesai membicarakan tentang 20 sifat yang wajib bagi Allah, kita sambung 20 sifat yang mustahil bagi Allah. 40. Dah jadi 40 dah. Habis sambung kita sifat yang harus pada Allah Ta'ala. Sifat yang wajib bagi Allah adalah mesti, wajib akal, mesti ada pada Allah. 20 sifat yang mustahil adalah tak mungkin, tak masuk akal ada pada Allah sifat itu. Yang kita dah bahas sebelum ni. Habis tu sifat yang harus pada Allah ni macam mana pula? Sifat yang harus pada Allah ni di antara, maksudnya ada sifat yang harus bagi Allah ni, apa dia? Kita baca dulu. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Adalah sifat yang harus pada hak. Sifat yang harus pada hak Allah Ta'ala hanya satu jua, iaitu memperbuat segala kejadian atau tiada memperbuat akan dia. Satu aja. Apa sifat yang harus bagi Allah? Buat ataupun tak buat. Menciptakan ataupun tidak menciptakan makhluk. Maka lawannya wajib Tuhan menjadikan alam atau meninggalkan daripada menjadikan dia. Wajib yang mustahilnya, wajib akal. Tuhan menjadikan alam, wajib dia jadikan alam. Bila wajib akal Tuhan menjadikan alam ini, jadi makna kena paksa, wajib. Ataupun wajib meninggalkan daripada menjadikan dia. Lagi tak logik. Wajib Allah tak jadikan alam ni. Allah itu mesti tak jadikan alam ni. Lagi tak logik sebab alam ni dah ada. Ataupun wajib Allah buat alam ni. Pun mustahil juga. Itu yang dia kata kat sini. Adalah sifat yang harus pada hak Allah Ta'ala itu satu jua, iaitu Allah boleh kalau nak buat apa-apalah. Dan Allah boleh kalau tak nak buat. Allah boleh kalau nak buat, boleh juga kalau Allah tak nak buat. Itu sifat yang harus. Boleh tak? Boleh. Kedua-duanya harus.
Jadi dalil harus Allah buat makhluk ataupun harus ni boleh tukar perkataan lain. Boleh. Harus tu boleh lah. Dalil Allah boleh Allah buat makhluk, boleh Allah menjadikan makhluk, dan dalil boleh Allah tak jadikan makhluk. Apa dalilnya? Kalaulah wajib bagi Allah buat sesuatu, wajib bagi Allah buat sesuatu, maka kena paksa kat situ. Maka Allah kena paksa. Mustahil Tuhan ni kena paksa. Kalau kata mustahil Allah jadikan sesuatu makhluk, mustahil juga. Kenapa? Kerana makhluk dah ada, kita dah ada. Macam mana kita kata mustahil Allah jadikan? Maka kalau wajib pun tidak, mustahil pun tidak, tinggal satu je, iaitu harus. Kita dah bahas dah sebelum ni, ada 3 kan? Wajib akal, mustahil akal, harus akal. Maka kalau wajib pun tidak, mustahil pun tidak. Kalau kata wajib Allah jadikan, jadi wajib Allah jadikan makhluk, secara automatik makhluk tu jadi wajib ada. Wajibul wujud, wajib ada. Kalau makhluk tu wajib ada, kenapa makhluk tu daripada tak ada kepada ada? Dia agak susah sikit nak faham yang ni. Kalau kita tak khatam 40 sifat yang sebelum ni, yang ke-41 ni, sifat yang ke-41. Kalau tak khatam 40 tu, kalau duk main ponteng-ponteng, kejap datang, kejap join, kejap tak join, kejap join, kejap tak join, memang payah sikit nak faham lah. Dalam bab ni. Yang mana, kalaulah wajib Allah jadikan makhluk, maka makhluk tu bertukar daripada hakikat harus kepada hakikat wajib, iaitu makhluk tu jadi wajib ada. Macam mana makhluk tu nak wajib ada, sedangkan setiap makhluk daripada tak ada kepada ada. Mula-mula tak ada, lepas tu ada. Bila tak ada kepada ada, dia bukan wajib. Jadi maka menolaklah kata wajib Allah jadikan makhluk. Mustahil Allah jadikan makhluk. Mustahil juga, tak masuk akal juga. Sebab kalau mustahil Allah jadikan makhluk, macam mana makhluk ni dah ada? Wajib pun tidak, mustahil pun tidak. Tinggal satu je lagi, iaitu harus. Harus apa? Harus Allah jadikan makhluk, harus juga Allah tak jadikan makhluk. Harus. Apa maksud harus? Maksud harus adalah ada dengan tak ada sama berat. Ada dengan tak ada sama berat. Ataupun harus juga boleh ada, boleh tak ada. Itu kita panggil harus. Mouse ni boleh ada, boleh ada. Kalau buat ada lah. Boleh tak ada, boleh tak ada. Kalau tak buat tak ada lah. Maka mouse ni kita panggil harus. Boleh ada dan boleh tak ada kita panggil harus. Kalau wajib ada, itu hanya Allah dan sifat-sifatnya. Wajibul wujud, wajib ada. Sebab apa Allah wajib ada? Sebab kalau Allah itu bukan wajib ada, maka ianya harus ada. Bila Allah itu harus ada, kita dah tahu bila sebut harus-harus ni daripada tak ada kepada ada. Bila daripada tak ada kepada ada, kita letak dekat Tuhan, mana tu bukan Tuhan lah. Sebab apa? Sebab daripada tak ada kepada ada, mesti ada yang menjadikan. Maka yang menjadikan Tuhan itulah Tuhan yang sebenar. Dia berbelit-belit sikit. Jadi, harus ni adalah, makna harus, maksud harus ni adalah perkara yang mungkin. Iaitu, ada dengan tak ada tu sama berat. Bila ada dengan tak ada tu sama berat. Bila nak diadakan, Allah lah. Allah nak adakan, maka Allah adakan. Maka adalah. Maka berat belah ada. Maka adalah kita. Kalau tidak, dia berat belah, tak ada. Maka tak adalah. Maka tak adalah. Jadi, itu maksud harus. Jadi, harus Allah jadikan makhluk. Boleh Allah jadikan makhluk. Dan boleh juga Allah tak jadikan makhluk. Jadi kalau macam tu keadaannya, maka Allah jadikan makhluk. Dah jadilah. Buktinya alam ni dah ada.
Jadi bila Allah jadikan makhluk, maka makhluk ni dah ada. Walaupun makhluk ni dah ada, tetap juga makhluk ni jenis boleh ada, boleh tak ada. Kalau Allah adakan, adalah. Kalau Allah tak adakan, tak jadikan, tak adalah. Jadi, ketika Allah menentukan kita hidup, waktu tu Allah tak menentukanlah kita mati. Ni nak bagi tahu, nak faham berkaitan dengan harus ni. Harus ni. Bila harus ni ada dengan tak ada tu sama berat. Apabila sama berat tu maksud, itulah maksud harus. Ada dengan tak ada tu sama berat. Itulah kita. Tiba-tiba kita dah ada. Makna ada yang memberatkan belah ada. Iaitu Allah lah yang memberatkan belah ada. Maka adalah kita. Bila kita ada, maka mustahil lah kita tak ada. Ketika kita ada tu, mustahil kita tak ada. Sedangkan kita ni tak mustahil ada, tak mustahil tak ada. Kena dengar betul-betul. Kita ni harus boleh ada, boleh tak ada. Kita ni. Apabila Allah adakan, adalah. Kalau Allah tak adakan, tak adalah. Ya. Yeah. Bila Allah adakan kita, mustahil Allah tak adakan kita. Maknanya kita faham, bila Allah tentukan, Allah hanya tentukan satu aja. Allah hanya tentukan satu. Bila Allah tentukan hidup dengan mati, sama banyak. Apabila Allah tentukan kita ni hidup, maknanya Allah tak tentukanlah kita ni mati. Mustahil Allah tentukan kita ni mati dalam masa yang sama hidup. Mana boleh? Walaupun kita ni nak hidup pun boleh, mati pun boleh. Kita harus. Hidup boleh, boleh. Mati boleh, boleh. Walaupun kita hidup boleh, mati pun boleh. Bila Allah hidupkan kita, mustahil mati kan? Mustahil mati waktu itu. Waktu hidup tu. Tapi boleh aja Allah matikan kita. Bila Allah matikan kita, mustahil Allah hidupkan kita. Ketika mati itu. Jadi maknanya, dua perkara itu bertentangan. Bila salah satu berat, mustahil salah satu tu nak jadi. Apabila bermakna Allah menentukan setengah daripada kemungkinan itu. Bila Allah buat kita bergerak, mustahil lah kita diam. Sedangkan kita ni bergerak pun boleh, diam pun boleh. Kita dua-dua boleh. Tapi bila Allah tentukan kita bergerak, mustahil kita diam. Bila Allah tentukan kita diam, mustahil gerak. Dalam masa yang sama. Tapi kalau Allah tentukan kita bergerak, lepas pada tu, Allah tak bergerakkan kita. Oh, diamkan kita. Dalam masa yang berbeza. Itu memanglah. Jadi dalam masa yang sama, tak boleh bergerak dan diam. Dalam masa yang sama, tak boleh hidup dan mati. Tak boleh. Walaupun kita ni perkara harus, boleh hidup, boleh mati. Bila Allah tentukan mati, mustahil hidup ketika mati tu. Jadi macam mana nak hidup? Macam mana nak jadi? Atau Allah gila-gilakan, yang itu boleh. Ketika Allah buat kita bergerak, maka kita tak diam. Bila Allah diam kita, maka tak bergerak. Sedangkan kita boleh bergerak dan diam kedua-duanya. Kita boleh hidup dan kita boleh mati. Ketika Allah tentukan mati, Allah tak tentukan hidup lah. Bila Allah tentukan kita hidup, tak tentukan kita mati. Ketika hidup itu. Maknanya benda harus ni ada dua. Dia boleh dua-dua. Tapi dia tak boleh dua-dua. Mana satu berat, satu lagi tak boleh jadi. Hidup mati sama berat. Kemudian Allah hidupkan. Maka berat belah hidup. Berat belah hidup. Maka waktu hidup tu tak boleh mati lah. Tak matilah. Bukan tak boleh mati. Tak mati kita hidup. Macam mana Allah nak mati kan? Maka Allah beratkan yang mati. Maka tak hidup. Walaupun kita jenis boleh hidup, kita boleh mati, tapi tak boleh mati dan hidup pada masa yang sama. Mustahil. Allah tentukan dia tu kafir. Maka Allah tak tentukanlah dia tu Islam. Dia mana boleh kafir dan Islam dalam satu masa? Bila begitulah keadaannya, dua perkara yang bertentangan dalam satu masa, maka mustahil lah ia. Jadi perkara harus ni ada satu je, iaitu Allah boleh, harus bagi Allah buat apa-apa kejadian. Dan harus bagi Allah untuk tak buat apa-apa kejadian. Ketika Allah buat kejadian itu, maka yang bertentangan daripada kejadian itu tak jadilah. Bila Allah matikan seseorang itu, maka Allah tak hidupkan dia lah.
Bila Allah hidupkan dia, maka tak mati kan? Maka kita istilah dia panggil, Allah menentukan sebahagian dari perkara harus. Sebahagian. Bukan kedua-dua. Sebahagian. Sebab kalau kedua-dua, mustahil. Sungguhnya, Allah Ta'ala mempunyai perintahan di dalam kerajaannya. Allah mempunyai perintahan kerajaan. Maka boleh ia perbuat oleh kerana semua ni adalah milik Allah. Tu bahasa sekarang, adalah milik Allah. Maka boleh ia Allah memperbuat apa kehendaknya. Apa yang Allah nak, Allah boleh buat. Dengan tiada boleh dilawan atau ditegah. Kerana tiap-tiap sesuatu yang ada di dalam alam ini perbuatan Tuhan. Kejadian dan ketukangannya. Dan ialah Tuhan yang menjadikan baik dan jahat, manfaat dan mudarat, taat dan ingkar. Jadi harus bagi Allah untuk jadikan semua perkara. Sama ada perkara itu baik, kita nampak, ataupun kita nampak perkara yang kejadian yang berlaku itu jahat, sama ada kejadian yang berlaku itu bermanfaat, ataupun kejadian yang berlaku itu mudarat, semua Allah buat. Dan sebab apa? Semua Allah punya. Okay? Dan sebenarnya perbahasan ini kembali kepada perbahasan qada dan qadar. Nah, ini kena faham baliklah. Perbahasan sifat qudrah dan iradah Allah yang maha sempurna. Ini kena ingat balik lah. Kita ni siri yang ke-40 berapa dah ni. Jadi kena faham dah sepatutnya. Tak perlu kita ulang. Iaitu semua yang berlaku, sebut di sini, semua yang berlaku adalah perbuatan Tuhan. Adalah perintah ataupun kehendak. Allah yang nak, Allah yang kehendak dan Allah yang buat. Semua. Tengok sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai perintahan di dalam kerajaannya. Semua yang ada Allah punya. Maka boleh, harus, ia Allah memperbuatkan apa kehendaknya. Apa Allah nak, Allah buat. Tak boleh dilawan, tak boleh dipertikai. Tak boleh dikata kenapa. Tak boleh ditegah. Kerana tiap-tiap sesuatu yang ada di dalam alam ini, perbuatan Tuhan. Apa yang berlaku, semuanya perbuatan. Semuanya Allah yang buat. Bila sebut semua. Semua sungguh. Kejadian. Apa yang namanya jadi? Allah. Jadi apa? Jadi pembunuhan. Adakah pembunuhan itu satu kejadian? Ya, satu kejadian. Terjadinya pembunuhan. Maka pembunuhan itu Allah yang buat. Bayi mati, kena dera. Apakah ianya satu kejadian? Ya, kejadianlah itu, iaitu satu kejadian. Bayi yang tak bersalah telah didera hingga mati. Siapa yang buat? Kata semua kejadian. Bila sebut semua, Allah lah. Allah lah yang jadikan. Kalau bukan Allah yang jadikan, siapa yang jadikan? Ini perbahasan, saya ulang balik. Perbahasan qada dan qadar. Tolong kalau yang mana tak hadam lagi, dengar balik rakaman yang ke berapa belah? 18, 19. Kita dah rakaman 40 lebih dah ni. Jadi, semua dia kata kat sini, alam ini perbuatan Tuhan. Logiknya memang gitu. Apa yang terjadi semua perbuatan Tuhan. Kalau kata, tak kot. Maknanya ada yang bukan Tuhan tak jadikan. Ada ke apa yang berlaku ni bukan Allah yang buat? Ada ke? Takkanlah. Habis apa buat? Kalau bukan Allah. Yang bukan Allah tu, mana Tuhan yang kedua lah maknanya. Kita telah mensyirikkan Allah lah pula. Jadi apa yang berlaku adalah perbuatan Tuhan. Kejadian, ketukangan, apa-apalah. Pokok, tak pokok, apa semua Allah yang buat. Takdir-takdir yang kita panggil tu, semua Allah yang tentukan. Tuhan yang menjadikan baik. Oh, dia tu baik, Allah yang buat. Oh, dia tu jahat, merompak, Allah yang buat juga. Allah yang takdirkan juga. Manfaat, mudarat, taat, dia tu taat, perintah semayang, Allah yang buat. Oh, dia tu sembah berhala, Allah juga yang buat. Dan ingkar. Ini adalah perbahasan, saya ulang balik, qada dan qadar, rukun iman yang ke-6, perbahasan qudrah dan iradah. Siapa tak hadam, ulang balik. Okey.
Maka semua Allah buat. Dia berbeza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah ni, dia kata Allah buat benda yang baik sahaja. Mu'tazilah. Kalau kita kata Allah hanya takdirkan ataupun Allah hanya nak perkara yang baik saja, ataupun Allah buat perkara yang baik saja, sebenarnya kita dah berpahaman Mu'tazilah, bukan pahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah buat yang baik, Allah buat yang buruk. Allah buat taat, Allah buat maksiat. Allah yang buat perkara Islam, iman, dan Allah juga buat kafir. Jadi orang kafir itu semua Allah yang tentukan dan Allah yang buat. Okay. Mu'tazilah kata, tak, Allah buat benda yang baik. Allah buat benda yang baik atau yang terlebih baik. Istilah Mu'tazilah dipanggil apa? Salahun dengan aslah. Aslah tu terlebih baik, salah tu baik. Mu'tazilah kata Allah hanya buat yang baik. Maka perkara ini salah. Sebab kita lihat, mata kepala kita melihat ada kanak-kanak yang tak berdosa telah disakiti. Kalau hanya Allah buat yang baik, menyakiti kanak-kanakku tu kan tak baik. Kalaulah kita berpahaman Mu'tazilah kata Allah hanya buat yang baik dan Allah tegah buat yang salah, yang buruk, Allah tegah, dan kalau buat juga bukan Allah yang buat. Itu pemahaman Mu'tazilah. Jika begitulah, tak apalah, kita ambil lah pahaman tu. Allah hanya buat yang baik aja, yang taat semua Allah buat. Yang buruk-buruk yang Allah larang, Allah tak buat. Kenapa pula Allah nak buat sedangkan Allah larang? Konon-konon dia logik dia lah. Itu sebenarnya pahaman Mu'tazilah. Kita tengok. Kalau Allah buat perkara yang baik sahaja, kanak-kanak yang disakiti, siapa buat? Bukan Allah buat. Kalau bukan Allah buat, siapa buat? Kalau katalah setan yang buat, maka sebenarnya dia kata dalam alam ini bukan semua Allah buat, ada setan buat. Oh. Dia telah mentuhankan setan ke apa? Ada ke dalam perkara yang terjadi bukan Allah yang buat? Tak ada. Semua Allah buat. Sebab tu namanya Tuhan. Okey. Apa perkara-perkara bala, tanah runtuh, mati, gempa bumi, semua itu terjadi, siapa buat? Dengan terjadinya gempa bumi, ramai yang mati. Yang tak berdosa mati. Yang tak salah pun mati. Accident. Dia duduk rumah dia elok-elok aja. Berlaku dekat Kedah. Dia duduk rumah dia elok-elok, tapi dia punya duduk rumah dia tepi jalan lah. Ada satu kereta tu laju. Lah kereta masuk sampai ke dalam rumah dia, dia tengah tengok TV, mati, kena langgar. Padahal kalaulah dia duduk kat jalan raya, boleh kita katalah, dia duduk jalan raya, biasalah. Risiko. Ini bukan duduk jalan raya, dia tengah tengok TV kat rumah dia. Orang baik. Tiba-tiba kena langgar, kena langgar. Masuk rumah, masuk kereta dalam rumah dia. Sebab dia kat corner. Kereta tu nak ambil lap, tak lepas. Siapa yang buat tu? Benda tu benda. Kalau Mu'tazilah kata Allah buat, adakah orang baik-baik, duduk diam-diam, tak kacau orang, tiba-tiba kena langgar benda tu baik? Maka tu sebab itulah pahaman Mu'tazilah ni salah. Kalaulah betul Allah hanya buat yang baik saja, maka tak adalah orang sakit. Sebab sakit ni kan tak elok. Semua orang tak sakit lah. Kenapa ada orang sakit? Sebab Allah buat sakit dan Allah buat sihat. Dua-dua Allah buat. Tapi Mu'tazilah kata tidak, Allah hanya buat yang baik. Maknanya Allah hanya buat sihat. Habis kenapa ada orang sakit? Siapa yang buat sakit tu? Kalaulah Allah buat yang baik semua, maknanya semua tak sesat. Semua di jalan yang benar. Semua beriman. Tapi kenapa ada orang beriman, ada orang tak beriman? Maknanya Allah buat orang beriman dan Allah buat juga orang tak beriman. Kalau kata Allah buat yang baik macam pahaman Mu'tazilah, kenapa ada orang tak beriman? Orang yang tak beriman tu siapa buat? Orang jahil. Kenapa ada jahil? Kalau Mu'tazilah kata Allah hanya buat yang baik, jahil tu tak baik. Kenapa ada orang jahil? Sebab Allah buatlah. Sebab tu menolak pahaman Mu'tazilah. Pahaman Mu'tazilah. Ada satu hikayat, ada satu cerita. Saya nak ambil satu cerita berkaitan dengan perkara yang harus ni. Cerita ni dihikayatkan. Saya nak cerita je, nak baca laju-laju je. Berkaitan dengan
perkara yang harus bagi Allah. Allah buat perkara baik saja ke Allah buat perkara baik dan perkara yang tak baik, perkara yang buruk, adakah Allah buat juga? Nak tolak pemahaman Mu'tazilah. Dan dikayatkan bahawa adalah Abul Hasan Al-Asy'ari pada satu hari serta gurunya Jubba'i. Mu'tazilah Jubba'i ni asalnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dia berguru dengan bapa angkat dia namanya ataupun guru dia Jubba'i. Dan akhir sekali dia berlepas diri daripada pahaman Mu'tazilah. Dia berlepas diri. Ini antaranya. Dan berkata Abul Hasan, dia dah merasakan pahaman Mu'tazilah ni tak betul. Apa engkau kata pada 3 orang saudara? Kata Abul Hasan Al-Asy'ari, mati seorang besar lagi taat, dan yang lagi satu besar lagi asi, buat maksiat, dan yang ketiga mati kecil tiada sampai umurnya, yakni belum balik. Pendapat 3 ni cuba bagi tahu. Dia tanya tok guru dia Abul Hasan Asy'ari, dia tanya tok guru dia waktu tu, tok guru dia Mu'tazilah, waktu tu dia dah nampak dah Mu'tazilah ni salah. Dia belajarlah. Dia belajar tapi dia nampak dah salah. Dia tanya, orang dewasa buat taat lepas tu mati. Orang dewasa dia buat maksiat lepas tu mati. Orang yang tak sempat nak dewasa belum balik lagi mati. Mati kecil. Maka berkata Jubba'i, tok guru dia jawab, yang dewasa itu dimasukkan ke dalam syurga dan diberi darjat. Yang dewasa buat baik itu masuk syurga dan darjat yang tinggilah. Okey, kita setuju. Dan jawab Jubba'i Mu'tazilah ni, dan yang asi itu di dalam neraka. Yang dewasa buat maksiat masuk neraka. Okey? Dan pangkat di bawah, dan dia tak ada pangkat lah, pangkat di bawah lah dah masuk neraka. Dan yang kecil di dalam syurga. Yang mati kecil tadi tu tak sempat balik mati itu masuk syurga juga. Jadi 2 lah dalam 3 orang tadi, 2 yang masuk syurga. Dewasa tapi dia buat taat, lepas tu dia mati masuk syurga. Kanak-kanak tak sempat balik masuk syurga. Yang masuk neraka satu je. Dewasa dia buat maksiat, lepas tu dia mati, maka masuk neraka. Okey. Maka kata Asy'ari, kata Imam Abul Hasan Asy'ari, adakah sama darjat dengan yang taat itu atau tiada? Adakah sama darjat dia yang taat dengan yang tak taat tadi? Maka kata Jubba'i, tak samalah. Sebab yang taat lagi tinggi daripada yang tak taat. Kerana yang taat tadi tu berbuat amal soleh. Maka bila dia buat amal soleh, maka dia naiklah darjat. Yang tak buat amal soleh, tak naiklah darjat dia. Maka berkata Asy'ari, maka berkata macam mana yang kecil? Yang kecil tadi. Kalau macam tu kau kata, yang besar buat taat masuk syurga, yang kecil tak sempat buat taat lah tapi belum balik masuk syurga juga, yang dewasa tapi buat maksiat masuk neraka. Okey? Yang kecil itu kata, maka berkata yang kecil, hai Tuhanku. Ini kejap, sebelum kita nak bahas ni, kita kena faham dulu. Mu'tazilah dia berpahaman Allah hanya buat benda baik. Benda jahat Allah tak buat. Kat situ, point dia kat situ. Hanya benda baik, benda jahat Allah tak buat. Allah hanya buat benda baik saja. Benda jahat, benda maksiat bukan Allah yang buat. Kita nak meruntuhkan pahaman yang salah tadi. Allah buat perkara baik dan perkara jahat. Semua Allah buat. Okey, nak runtuhkan tu. Kemudian maka berkata yang kecil. Kecil masuk syurga, besar pun masuk syurga kalau buat taat. Kata yang kecil, hai Tuhanku, adakah yang aslah, adakah yang lebih baik bagiku bahawa engkau besarkan aku dan aku berbuat amal soleh, maka aku bersama-sama dengan saudaraku pada darjat. Kata yang kecil, ya Allah, kenapa engkau tak biarkan aku dewasa dan engkau takdirkan aku buat yang baik-baik, dan nanti aku boleh duduk dengan saudara aku yang kata dewasa buat taat tadi sama darjat. Kenapa kau matikan aku awal? Sedangkan pahaman Mu'tazilah, Allah menentukan yang baik aja. Allah menentukan yang baik aja. Dan mana baik? Matikan kecil ataupun jangan matikan kecil-kecil, biar dewasa dan buat taat. Biar dewasa dan buat taat itu lebih baik. Tapi kenapa engkau matikan aku kecil? Sedangkan
sepatutnya engkau kena biar aku dewasa dan engkau takdirkan aku buat taat. Kan Allah hanya menentukan yang baik dan yang lebih baik. Ya itu kan yang lebih baik. Kata yang kecil. Maka kata Jubai. Jubai pun lawan balik hujah tu. Berkata Tuhan aku. Dekat budak kecil tadi tu. Ketahui bahawasanya jika besar niscaya kufur engkau masuk neraka. Maka adalah yang aslah bahawa aku matikan dikau pada waktu kecil. Kata yang maka bila yang kecil itu kata, Allah, kau kan buat yang baik saja ataupun yang terlebih baik. Kau hidupkan aku sampai dewasa, kenapa matikan kecil? Aku dah tak sama darjat dah dengan yang dewasa buat taat. Kalau benar engkau buat yang baik dan yang lebih baik, kau hidupkan aku sampai dewasa dan kau takdirkan aku buat taat, jadi aku samalah macam dia. Okay. Kemudian Allah jawab. Ni cerita ni. Allah jawab. Kata Jubai, kalau macam tu Allah jawab, ataupun logiknya, Allah akan jawab, kalau engkau besar, niscaya engkau kufur dan engkau masuk neraka. Sebab tu aku matikan kecil. Logik juga. Sebab Allah hanya buat yang lebih baik. Mana lagi lebih baik, mana lagi baik, dia mati kecil, tak sempat buat dosa, masuk syurga, ataupun bila besar, dia buat maksiat, lah kali masuk neraka. Maka lagi baik, Allah matikan kecil. Betul juga hujah dia. Okay. Betul juga. Sebab tu Allah matikan kecil. Sebab Allah hanya buat yang lebih baik. Allah tak buat yang jahat. Allah buat yang baik saja. Yang baik adalah matikan dia kecil. Kerana kalau besar nanti, dia akan buat maksiat. Maka dia masuk neraka. Maka mati tu baik. Sedangkan yang kecil, mati kecil tu kata, engkau hidupkanlah aku. Bukan, kau teruskanlah. Jangan matikan aku sampai dewasa. Dan kau takdirkan aku buat baik. Maka berkata Asy'ari. Maka berkata yang Asi. Okey, satu cerita dah habis. Tapi nanti gantung dulu, tak habis lagi. Kita ada 3 orang. Berkata yang Asi, yang buat maksiat pula. Yang buat maksiat masuk neraka tadi. Betapa pula segala isi neraka. Hai Tuhanku, adakah yang aslah, yang lebih baik bagi kami sekalian, engkau matikan kami pada waktu kecil-kecil. Apa kata Tuhan? Kalau macam itulah, hujahnya, yang kecil kata kenapa engkau tak hidupkan aku dan takdirkan aku jadi buat baik dan aku masuk syurga sama dengan kawan tu. Allah jawab, kalau kau besar kau buat maksiat, maka kau masuk neraka. Baik aku mati yang kecil, kau masuk syurga. Itu lebih baik. Okey. Tapi yang masuk neraka tu pula, yang masuk neraka kan besar kan ada 3 orang. Yang dewasa dan masuk neraka. Dia kata, ya Tuhan, kan lagi baik kalau kau mati aku kecil, boleh aku masuk syurga. Kalau kau dewasakan aku, kan aku masuk neraka sekarang ni. Kenapa kau tak matikan aku kecil lagi? Sebab Allah hanya buat yang baik kan? Bila Allah hanya buat yang baik, kenapa Allah biar hidup? Kenapa Allah biarkan hidup aja sampai last sekali buat maksiat masuk neraka? Itu tak baik. Patut mati awal lah. Mati awal lah. Macam hujah budak tadi tu. Ya? Macam hujah yang diberi kepada budak tadi tu. Maka apa kata Tuhan? Maka putuslah hujah Jubai. Jubai itu macam mana? Dan diam dan tercengang ia kerana Imam Asy'ari merobohkan kaedah mereka itu yang mewajibkan salah dan aslah. Sikitlah nak baca cerita sikit. Jadi maknanya kalau Allah hanya buat yang baik, kenapa yang perkara tak baik berlaku? Kalaulah Allah hanya buat yang baik, kalaulah memang dia akan buat jahat besar-besar, Allah matikan awal lah. Tapi kenapa sampai besar ada orang buat maksiat? Itu menandakan Allah buat yang baik dan yang buruk juga, yang jahat juga Allah yang takdir dan Allah yang buat. Itu je hujah dia nak beritahu. Dan lain, baca lagi. Dan lain daripada segala ahwal. Dan lain-lain apa ahwal, hal-hal. Daripada apa yang berlaku, apa sahaja, semua Allah yang nak ianya terjadi dan Allah yang buat ianya terjadi. Maka kesemuanya itu harus pada Tuhan. Harus pada Tuhan. Buat yang mana dia nak. Nak buat yang kita kata baik, yang jahat, harus bagi Tuhan buat. Malah dia kata,
pada hak Tuhan. Tiada boleh dikatakan perbuatan itu tidak baik. Tak boleh kata Allah buat tu tak baik sebenarnya. Kerana Tuhan tiada sekali-kali mengambil manfaat dengan sesuatu dan tiada memberi mudarat akan dia oleh sesuatu. Mana boleh kata Allah, sekadar kita nak faham je, kita kata Allah buat perkara baik dan perkara jahat. Itu nisbah kita. Kita nampak, pandang sisi kita, kita nampak perkara itu jahat. Kita nampak perkara itu baik. Itu nisbah kita. Nisbah Allah tak ada. Tidak boleh kata yang tak baik. Sebab yang Allah buat semua baik. Sebab kita ni milik Allah. Apa yang Allah buat semua baik. Pen tu kita punya. Kita beli. Tangan kita menulis. Apa yang kita tulis semua baik. Kita punya kan. Mana ada, oh apa pula dia tulis. Tulis macam tu baik. Tu tak ada, semua baik. Kita punya. Apa yang kita buat semua baik. Kita ambil pen tu letak dekat poket pun baik. Kita ambil pen tu buat tulis pun baik. Kita patahkan pen tu baik. Sebab apa? Semua kita punya. Yang tak baik, kita ambil pen orang, kita patahkan. Kita curi pen orang, kita tulis. Itu tak baik. Sebab tu orang punya. Kalau kita punya, semua baik kita buat. Kita nak bakar pun baik, kita punya. Yang tak baik, kita bakar orang punya. Maka, tak dia kata kat sini, pada hak tu, tiada boleh dikatakan perbuatan itu, perbuatan Allah itu, tidak baik. Tak boleh kata. Tak boleh kata tak baik. Semua baik. Yang tak baik, bila kita buat bukan hak kita. Bila kita buat sesuatu, bukan hak kita, baru tak baik. Tapi kalau kita punya sendiri, apa buat semua baik. Tak ada yang tak baik. Sebab kita punya. Okay. Jadi, harus pada hak Allah, maka kesemuanya itu harus pada hak Tuhan. Harus Allah nak buat. Terpecah kepada dua pegangan, iaitu daripada Allah yang bersifat dengan iradah, menentukan semua perkara yang berlaku sama ada baik atau jahat. Dan apabila sampai masanya yang ditentukan oleh Allah tadi, maka berlakulah apa yang Allah nak tadi, berlakulah ianya daripada perbuatan Allah yang bersifat kudrah. Ini juga perbahasan kembali kepada kudrah dan iradah balik. Tidak ada satu perkara yang berlaku walaupun sebesar zarrah sekalipun bukan daripada perbuatan Allah, bukan daripada kehendak Allah. Tak ada. Semua Allah nak. Apa sahaja. Baik, jahat, besar, kecil, alam, bumi, langit, alam barzah, syurga, neraka. Semua. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang menciptakan segala sesuatu dan Allah yang memelihara sesuatu. Allah yang buat semua segala-galanya. Iyasha yarhamkum au iyasha yu'adzibkum. Jika Allah nak bagi rahmat, Allah bagi rahmat. Kalau Allah nak azab, Allah azab. Allah azab. Habis kat situ. Itu dari sudut kita pegang keharusan. Allah nak buat apa sahaja. Semuanya baik nisbah Allah. Nisbah kita je nampak tak baik. Sebab kalau sakit, kita nampak tak baik. Bagi kita, ini tak baik lah. Bagi kita. Tapi bagi Allah, semua baik. Perbuatan Allah itu berlaku kerana menurut hikmah-hikmah maslahah keadilan. Sebagaimana firman Tuhan, wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Artinya, dan tiada Tuhanmu itu ya Muhammad menganiayakan hamba-hambanya. Surah Fussilat ayat 46, yakni Tuhan tidak mengazabkan yang tiada salah. Okey. Macam mana pula kita nak faham ni? Oh, habis dah. Macam mana kita nak faham? Walaupun yang pertama dari sudut keharusan, kebolehan, semuanya Allah boleh buat. Okay. Allah buat sama ada perkara tu baik, sama ada perkara tu buruk, semua Allah buat walaupun sebesar zarrah. Malah syurga neraka sekalipun, Allah yang nak dan Allah yang buat. Seorang tu masuk syurga nanti, Allah yang nak dia masuk syurga. Dan Allah yang buat dia masuk syurga.
Seorang tu akan masuk neraka nanti. Allah yang nak dia masuk neraka. Dan Allah yang buat dia masuk neraka. Okay, itu pahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Macam mana pun dia kata, perbuatan yang berlaku tu menurut hikmah-hikmah maslahah. Keadilan. Maslahah keadilan. Macam ni. Adapun pada syarak, maka apabila Allah berjanji, maka dia jadi wajib akal balik. Asal dia gini, kita dah belajar awal-awal lagi tu. Dia ada wajib akal. Dia ada wajib adat. Dia ada wajib syarak. Ini masa kelas yang ke-5, ke-6 hari tu. Lama. Kalau yang itu tak hadam, yang ni pun tak boleh nak faham. Sebelum ni kita dah bahas wajib akal lain, wajib adat lain, wajib syarak lain. Wajib akal ni maksud tak masuk akal. Wajib akal. Wajib adat ni adatnya biasa tak berlaku. Tapi boleh berlaku, harus pada akal berlaku. Perkara yang wajib adat. Contohnya, kucing bertanduk. Kucing bertanduk bukan tak masuk akal. Kucing bertanduk mustahil akal. Mustahil adat. Kucing bertanduk mustahil adat. Tapi harus pada akal. Itu kalau tak faham, memang tak boleh nak faham lah perbahasan kita lepas ni. Okey, jadi wajib akal tak boleh terima akal. Contohnya Allah itu lemah. Masuk akal? Allah itu jahil. Tak masuk akal. Mustahil akal Allah itu jahil. Allah mesti ada sifat ilmu. Wajib akal Allah ada sifat ilmu. Okey. Itu wajib akal. Wajib adat biasanya ianya tak terjadi. Tapi harus pada akal untuk ianya terjadi. Biasanya orang tak boleh terbang. Orang perlukan oksigen untuk hidup. Itu dipanggil wajib akal. Wajib kena ada oksigen untuk hidup manusia ni. Tapi harus pada akal, tak ada oksigen pun boleh hidup. Wajib pada adat, kena ada oksigen. Okey. Ada satu lagi, wajib syarak dia panggil. Wajib syarak. Wajib syarak ni yang ada dalam Quran. Yang pertama, wajib syarak ni adalah buat dapat pahala, tinggalkan berdosa. Itu dipanggil wajib syarak. Dan wajib syarak juga yang ada dalam Quran. Contohnya, dalam Quran Allah janji. Tu tengok tu. Kerana menurut hikmah-hikmah maslahat keadilan. Sebagaimana firman Tuhan, "Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Artinya dan tiada Tuhanmu itu yang Muhammad menganiaya hamba. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak memungkiri janji. Allah tidak menganiaya. Itu daripada Quran. Sedangkan dari sudut akal, boleh je Allah nak aniaya. Boleh je orang yang buat taat Allah masuk dalam neraka. Boleh je orang yang kafir masuk ke dalam syurga. Dari sudut keharusan tu, kebolehan. Boleh je, Allah Maha Kuasa. Harus pada akal. Tapi Allah ada janji. Bila Allah ada janji, Allah janji apa? Janji keadilan. Ataupun janji tidak menganiaya hamba. Dengan maksud Allah janji baik. Jadi bila Allah janji baik, janji itu mana kita tahu dalam Quran. Bila dalam Quran Allah janji baik, kita dapat tahu daripada Quran, dia panggil wajiblah apa yang Allah janjikan tu. Wajib apa? Wajib syarak. Wajib syarak. Kenapa kata syarak? Bukan wajib akal. Allah janjikan orang yang beribadah masuk ke dalam syurga. Itu bukan wajib akal asalnya. Itu wajib syarak. Syarak-syarak ni Quran hadis. Sebab boleh je dari sudut akal, dari sudut kehendak dan kekuasaan Allah, boleh je Allah nak masukkan, walaupun dia ibadah, Allah masuk ke neraka. Walaupun dia kafir, Allah masuk syurga. Boleh aja. Allah Maha Kuasa kan? Okey. Tapi ada janji. Bila ada janji, iaitu Allah pertama janji baik. Yang kedua janji ancaman, janji buruk.
Janji ancaman, janji buruk. Yang pertama janji baik, yang kedua janji buruk. Kita ambil janji baik dulu. Dan Allah janji baik. Bila Allah janji baik, Allah dah janji baik dalam Quran, maka kita panggil wajib syarak. Wajib syarak. Yeah. Dan Allah janji baik apa? Allah akan balas baik, balas syurga siapa yang patuh pada perintah Allah, siapa yang buat ibadah dan sebagainya. Allah janji baik. Dalam Quran ada maknanya wajib syarak. Wajib syarak, Allah janji baik. Okay. Adakah boleh, adakah harus pada akal Allah memungkiri janji? Sedangkan Allah sendiri kata innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkir janji. Dan banyak janji-janji baik yang Allah bagi tahu. Buat begini Allah janji baik. Janji baik, janji baik. Okey. Adakah menyalahi janji Allah tadi tu harus? Adakah harus Allah menyalahi janji? Allah menyalahi janji baik itu satu kekurangan. Dan kekurangan itu mustahil. Mustahil akal ada pada Allah. Kan kita kata, dekat Allah semua sempurna, tak ada yang kurang. Bila Allah janji, ya baik. Janji baik kan? Bukan janji jahat. Bukan janji ancaman. Janji jahat tu janji ancaman kan? Janji neraka. Bukan janji jahat, janji baik saja. Jika Allah janji baik, buat begini-begini, aku bagi baik. Dan Allah kata, aku tak mungkir janji. Okay. Dia jadi wajib syarak. Sebab dalam Quran. Adakah harus Allah memungkiri? Mustahil Allah mungkir. Mustahil apa? Mustahil akal Allah memungkiri janji. Janji baik dia tu. Kenapa? Sebab bila Allah janji baik, kemudian Allah mungkiri janji itu. Bila memungkiri janji baik, dia satu kekurangan. Kuranglah tu. Janji baik. Tiba-tiba mungkir janji. Janji baik dia mungkir. Itu satu kekurangan. Maka mustahil bagi Allah ada kurang. Maka mustahil bagi Allah memungkiri janji. Okay. Dia berbeza dengan janji seksa. Janji ancaman neraka tu beza. Allah janji buat jahat begini, masuk neraka. Akan dimasukkan ke dalam neraka. Tu janji seksa, janji jahat lah. Tadi janji baik, ni janji jahat, janji seksa, ancaman. Allah ancam. Bila Allah dah janji, betul Allah janji buat begini, Allah akan masukkan ke dalam neraka. Adakah harus bagi Allah untuk memungkiri janji tadi? Tadi kita kira harus tak bagi Allah untuk memungkiri janji baik dia. Akhir sekali keputusannya adalah mustahil Allah memungkiri janji baik dia, kerana memungkiri janji baik adalah satu kekurangan, mustahil Allah itu kurang. Ini lain pula. Adakah harus bagi Allah memungkiri janji jahat dia? Janji seksa tu lah, janji jahat tu. Adakah harus? Maksudnya Allah janji nak masukkan dalam neraka. Patut Allah mungkiri janji. Allah tak masukkan dalam neraka. Adakah mustahil? Tidak. Tidak. Harus bagi Allah, ataupun tidak wajib akal, ataupun harus bagi Allah untuk memenuhi janji dia. Kan dia janji buat jahat, ancam seksa kan? Ancam seksa. Buat jahat, ancam seksa. Kafir, kufur, ancam seksa. Tak, kufur tak boleh. Kufur nanti dulu. Kufur selain kufur. Buat jahat, ancam seksa. Buat begini-gini, ancam seksa. Adakah harus Allah memungkirinya? Adakah harus Allah mematuhinya? Iyalah. Pastilah Allah mematuhi, sebab Allah dah janji buat begini. Allah ancam seksa. Allah ancam seksa. Maka janji jahat Allah itu. Adakah harus bagi Allah memungkiri janji jahatnya? Harus. Harus bagi Allah memungkiri janji jahat. Janji seksa. Janji jahat tu, janji seksa tu. Janji ancaman. Nampak beza dia? Kenapa? Kerana memungkiri janji, ataupun kita tak panggil memungkiri, nampak uduh sangat bahasa tu, kita panggil menyalahi. Menyalahi janji buruk, menyalahi janji ancaman, janji jahat tadi tu, adalah menambahkan kesempurnaan Allah.
adalah menambahkan kesempurnaan Allah. Allah janji, engkau buat maksiat gini, aku masukkan ke dalam neraka. Itu janji Allah. Bila orang tu buat juga, orang tu buat juga, maka Allah janji dah nak masuk dalam neraka. Allah masuk, Allah seksa. Settle. Tiba-tiba, boleh juga Allah tak seksa. Tak jadi. Allah masuk ke dalam syurga. Adakah dengan Allah menyalahi janji dia, orang buat jahat, Allah masukkan ke dalam neraka, diseksa. Tiba-tiba Allah menyalahi janji dia, Allah masuk dalam syurga. Adakah itu satu kekurangan? Tidak. Itu adalah satu kelebihan. Itu adalah satu menambahkan kesempurnaan Allah. Itu dia beza. Itu beza dia. Jadi, janji baik, Allah janji baik, mustahil Allah mungkir. Mungkir janji baik tadi. Tapi Allah janji yang tak baik, janji ancaman dan sebagainya, harus bagi Allah untuk tunaikan janji dan harus bagi Allah untuk menyalahi janji walaupun Allah janji ancaman neraka tapi Allah bagi masuk syurga. Itu yang berlaku macam-macam. Dekat kita tak dengar cerita-cerita macam-macam. Dah nak masuk neraka dah. Tiba-tiba dengan sebab-sebab yang sedikit Allah masukkan dia ke dalam syurga. Tak ke menyalahi janji. Allah janji kalau begini, berzina, begini masuk neraka. Allah janji. Bukan berzina, az-zaniyatu waz-zani. Suruh sebat, suruh bunuh. La taqrabu zina, jangan hampir zina. Bukan zina, hampir zina pun jangan. Tiba-tiba dia tu pelacur. Pelacur, buat jahat, minum arak dan sebagainya. Tiba-tiba ada sebab-sebab yang sedikit bagi anjing makan sikit-sikit, Allah masukkan ke dalam syurga. Tak ke menyalahi janji Allah tu? Menyalahilah, sepatutnya masuk neraka. Buat baik sikit aja. Sikit sangat. Maka adakah ia menyalahi? Menyalahi. Adakah menyalahi tadi menyebabkan hilang kesempurnaan Allah? Tidak. Menambah kesempurnaan Allah. Tapi kalau janji baik, dah janji baik, buat baik macam ni, aku balas baik. Tiba-tiba Allah mungkir janji. Maka dia adalah satu kekurangan. Maka mustahil Allah kurang. Maka boleh kita kata mustahil ataupun Allah tidak menyalahi janji. Mustahil Allah menyalahi janji. Mustahil Allah menyalahi janji. Janji mana? Janji baik. Itu sedikit bezalah. Kerana sebenarnya perbuatan berlaku kerana menurut hikmah-hikmah. Maslahah keadilan. Saya syarah yang tu. Maslahah. Hikmah, maslahah keadilan. Adilnya Allah, bila orang buat baik, Allah balas baik. Allah janji dan Allah memenuhi janjinya dan dengan keadilannya. Dan ada keadaan dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, walaupun dah janji neraka, tetap juga Allah masukkan ke dalam syurga. Walaupun menyalahi janjinya. Sebab tu disebut kat bawah ni, dan Tuhan tidak mengazab yang tiada salah. Dia tak salah tapi Allah azab. Dia bila tak salah tu dia baiklah. Ya Allah azab. Tidak. Tak mungkin. Mustahil. Tapi yang salah Allah tak azab. Ada. Yang salah Allah azab pun ada. Yang salah Allah tak azab pun ada. Itulah besarnya rahmat Allah. Itulah sedikit perkara yang haruslah. Jadi yang harus bagi Allah Ta'ala adalah buat mungkinat, buat kita semua makhluk, ataupun tak buat. Harus bagi Allah. Tak ada siapa-siapa yang menekan Allah suruh buat. Tak ada. Allah, kehendak Allah nak buat, maka Allah buat. Dan tak ada orang boleh lawan. Tak ada orang boleh tegah. Tak ada orang boleh mempertikaikan kenapa Allah buat ini, tak elok. Ini jahat. Sebab bagi Allah semuanya baik. Nisbah kita je nampak jahat. Kita nampak ianya jahat. Tapi nisbah Allah semuanya baik. Taat, kita nampak taat tu baik. Ingkar tu tak baik. Kafir tu tak baik. Iman tu baik. Kita nampak hakikat yang Allah buat semuanya baik. Bagi Allah, nisbah Allah semuanya baik. Kerana Allah tidak mengambil manfaat dengan sesuatu. Lebih Allah tak mengambil manfaat dengan makhluknya. Dan apa perbuatan Allah yang berlaku menurut hikmah keadilan, maslahat keadilan. Dan apabila Allah janji baik, maka mustahil Allah mungkiri. Jika Allah janji ancaman, Allah akan tunaikan ancaman tadi. Dan dengan rahmat Allah,
Allah boleh menyalahi ancaman dia tadi. Selamat. Selamatlah dia. Wallahu alam. Cukup setakat tu dulu. Harus pada Allah Ta'ala. Dalil-dalil akal dan nakli atas 20 sifat akan datang. InsyaAllah. Tangguh dulu. Sudah ingin tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.